warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik semula lagi dengan ulang kaji pengatur caraan linear ya, kata 5. Di mana kita boleh singkatkan dengan P-line. Pengatur caraan linear P-line. Okey, itu untuk kita saja ya. Alright. Jadi untuk bab ni ada 3 soalan yang cikgu dah send tadi. 3 soalan tu adalah daripada modul 3.5 JPNS ya. Okey, ini adalah soalan 19 yang mana kamu mesti menggunakan graf yang disediakan untuk jawab soalan ni. Tapi you ada graf sendiri kat rumah, insyaAllah kamu boleh guna. Okay. So untuk soalan 19, dia ceritanya tentang sebuah pusat membeli belah menjual 2 jenis pewangi. Okay. P dan Q. Harga jualan bagi pewangi P ialah 400 botol dan pewangi Q adalah 100 botol. Jadi kita label dahulu pewangi P ialah 400 dan pewangi Q adalah 100. Okey, seorang promoter Z menjual X botol pewangi. Jadi dia dah label kat sini. Pewangi P ialah X dan pewangi Q ialah Y. Okey, so kita tanda dahulu lah. Pewangi Q adalah Y. Pewangi P adalah X. Okey. Dia akan diberi komisen sebanyak 5% daripada jumlah jualannya jika dia berjaya mencapai sasaran berikut. Okey, dia bagi 2 kekangan dekat sini. Jumlah bilangan botol pewangi yang dijual sekurang-kurangnya 50. Jadi kita kena tanda. Dia dah mention jumlah bilangan botol pewangi. Okey, tadi X botol adalah P, Y botol adalah Q. Jadi jumlah bilangan ni maksudnya kita tambah dua-dua tentik. Sekurang-kurangnya maksudnya dia mesti lebih atau sama dengan paling kurang 50. Okey, yang kedua jumlah jualan minimum. Dia nak minimum. Okey, ini adalah melibatkan jumlah jualan dalam bentuk ringgit. So that means kita akan refer kekangan yang ada ringgit lah. Okey, jadi jumlah jualan minimum. Minimum maksudnya paling kurang itu adalah 8,000. Jadi tandanya adalah lebih besar atau sama dengan. Okey, tulis 2 kesamaan selain daripada X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0 yang memenuhi semua kekangan di atas. Jadi merujuk kepada kekangan 1 dan 2. Okey, kekangan 1 kita dapat jumlah bilangan botol means X tambah Y adalah lebih besar sama dengan 50. So, ini yang pertama. Daripada kekangan yang kedua, kita dapat disebabkan ini adalah melibatkan wang ataupun jumlah jualan minimum dalam bentuk harga. So, disebabkan P itu adalah X, jadi harga 1X adalah 400. That means 400X. Kita kena tambah, saya dah mention tentang jumlah. Tambah dengan 100, sebab 100 untuk Y adalah lebih besar sama dengan 8,000. Boleh tak kita kecilkan nilai ni? Okey. Kalau untuk plot graph boleh. Jadi yang ni pun kita boleh ganti sebagai, katalah kita potong 2 kosong ni, kita akan dapat 4X tambah Y lebih besar sama dengan 80. So kita dapat 2 ketaksamaan. Kalau you bagi 3 macam ni pun boleh, tapi you hanya akan dapat 2 markah sajalah. Okey? Boleh ah? So ini untuk soalan A nya. Soalan B. Okey, gunakan skala 2 cm kepada 10 botol pada kedua-dua paksi. Bina dan lorek rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. Okey, cikgu dah lukiskan. Ini graf yang mana kedua-dua paksi X dan Y dengan skala 2 cm kepada 10. Okey. Pastikan ikut dia punya urutan ya. Jangan tiba-tiba kamu skip. Okey, 40 hilang. Tiba-tiba 50 dekat sini sebab nak laju. Okey, hati-hati. Ya, budak math selalu macam tu. Dia careless sebab nak kejar masa. So, hati-hati. Alright. Macam mana kita nak lukis bina dan lorek rantau R yang memenuhi semua kekangan? Alright, kita tulis dahulu apa kekangan tadi. Untuk soalan B, kekangan yang ada adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, dan 2 lagi tadi, X tambah Y dan 4X tambah Y. So, X tambah Y lebih besar 50 dan 4X tambah Y lebih besar sama dengan 80. Okay, dia ada 4. Yang ini, kalau kita tengok pertama ni, ini daripada paksi X kan. Paksi X lebih besar daripada 0, maksudnya dia akan berada di atas. Ya? Ini paksi X. Sorry, bukan di atas. Ini paksi X kan. Okay. X lebih besar daripada 0, maksudnya ke kanan. Okay. Kalau yang kedua ni, dia refer pada paksi Y. Paksi Y macam ni. Okay, paksi Y dia kata lebih besar daripada 0. 0 dekat sini. Jadi kalau lebih besar maksudnya dia akan naik ke atas. Boleh ah? Okey, lorekannya ke atas lah maksudnya. Ini lorekannya ke kanan. Okey, untuk garis yang ni dan yang ni, kita kena buat jadual nilai. Macam biasa. Maths selalu buat macam ni. Okey, so buat jadual nilai ni.
Okey, kalau ada 3 terms, 3 sebutan macam ni, kita boleh letak X kosong, Y kosong. Ya, dia tak besar sangat kan. Tapi kalau sangat besar, kita kena ganti nilai yang ada pada graf lah. Nilai X yang ada pada graf untuk cari nilai Y. Okey, so bila X kosong, Y 50. Bila Y kosong, kita tutup Y ni, kita akan nampak X sama dengan 50. Okay. Untuk yang ni, bila X kosong pada kosong, tutup ni, kita akan nampak Y sama dengan 80. Okay. Bila Y kosong, okay, ganti Y ni kosong, kita tutup, kita akan dapat X sama dengan 80 bagi 4, that means 20. Okay. So, kita plot. Yang pertama tadi, X lebih besar daripada kosong ke kanan lah. Okay. Y lebih besar daripada kosong ke atas. Okay. Itu dia punya lorekan yang pertama dan kedua. Yang ketiga ni kita lorek bila X kosong Y 50. X kosong Y 50. So kita tanda dulu. Okay. Dan bila Y kosong X 50. Okay, tanda dulu. Jadi lepas tu kita akan garis dia. Cikgu guna garisan dari sini lah ya. Okay. So boleh tak? Kita tanda dari sini sampai sini. Okay. So itu garisan yang pertama. Garisan pertama kita label. Apa labelnya? X tambah Y. Mesti letak tanda sama dengan ya. Jangan letak ketaksamaan. Ketaksamaan ni hanya untuk tengok arah. Okey, adakah betul garis lurus? Kita akan rujuk pada ketaksamaan yang diberi. Yes, betul. Sebab dia ada tanda sama dengan. Untuk yang kedua pun sama juga. Semua ada tanda sama dengan ya. Lebih besar sama dengan. That means kita kena guna garis lurus. Jangan lupa, kamu kena ingat yang ni Bila you jumpa tanda yang tidak ada tanda sama dengan, it means kamu akan guna garis putus-putus. Tapi kalau ada tanda sama dengan, kita kena guna garis lurus. Okay? Make sure you kena ingat ni. Mistake saja satu kali, mungkin kamu garis ini tapi tak garis lurus dia, sedangkan dia patut lukis garis lurus, maksudnya kamu akan kurang markah lah. Yang kamu tak akan dapat full mark. Okay? So, okay, kita tengok garis yang pertama, yang ketiga ni kita rujuk pada Y. Cikgu biasa rujuk pada Y So Y sudah positif, yang ni pun Y sudah positif. Okay, bila Y lebih besar daripada kosong, that means pada garisan ini dia akan naik ke atas. Okay, sekarang kita tengok garisan yang keempat. Okay, kita rujuk dia punya jadual nilai. Bila X kosong, Y 80. Okay. Bila Y kosong, X 20. Okay. So, kita akan guna mana tadi? Kita akan guna garisan ni. Okay. So, kita garis dia. Apa dia sini? Alright. Kita sambung ke sini. Okay. So, kita dah ada dua garisan. Jadi, kita kena label. Label ni, labelkan dia. Yang ini dia punya garis, nama garis adalah 4X tambah Y sama dengan 80. Okay, jangan letak ketaksamaan dekat situ. Okay, ke mana? Y lebih besar, maksudnya ke atas. So, agak-agak di manakah lorekkan rantau R ni? Jadi, kita lorek ke atas semualah. Sebab semua pada garisan ini ke atas. Pada garisan yang ini pun ke atas. Ini pun ke atas. Ini pun ke kanan. Jadi, semua garisan tu akan bergabung di kawasan atas. Jadi, kita label macam ni. Kita lorek macam ni. Lorek saja, tapi guna pembaris kalau boleh ya. Okay, jangan tutup dia punya apa namanya ni? Dia punya nama garisan supaya pemeriksa nampak lah. Okay, ke atas. Okay, lorekkan saja sampai habis pun boleh yang ni. Jangan terkeluar daripada graf sudah. Okay. Sebab memang rantaunya dekat atas. Okay. Jadi kamu akan label sebagai rantau R. Make sure ada tanda R lah. Yes, supaya pemeriksa tahu, oh ini sebenarnya rantau R kamu. Okay, dah kita lorek. Dah settle soalan B. So 3 markah. 3 markah tu dekat mana? Satu garisan betul dengan skala yang betul, kamu akan dapat 1 markah. Okay. Lepas tu ketiga-tiga garisan ataupun kedua-dua ataupun kesemua ketaksamaan ni yang ada ni betul. Okay, betul. Tapi kalau untuk kes yang ni 2 saja garisan yang ada kan, dia bagi kan. Jadi 2 garisan ni yang kita lukis betul, kamu akan dapat 1 lagi markah. Okay, lepas tu rantau yang dilorek betul, kamu akan dapat 1 lagi markah. So 3 markah. Okay. Okay, soalan C. Soalan C dia nak apa? Soalan C, untuk soalan 1.
dia suruh kamu cari bilangan minimum botol pewangi P. Ingat pewangi P tadi adalah X. Jadi kita label tadi ini sebagai X, Q sebagai Y ya. Okey, akan dijual bilangan minimum, dia nak bilangan minimum botol pewangi P dan pewangi Q yang akan dijual jika bilangan botol pewangi Q. Okey, dia dah mention, dia bagi syarat dekat situ. Dia suruh cari X dan Y apabila botol pewangi Q tadi apa? Y kan? Y yang dijual adalah 2 kali bilangan botol pewangi P. Okey, jadi maksudnya Y itu sama dengan, adalah tu maksudnya sama dengan lah. Adalah tu sama dengan 2 kali X. Okey, dia dah bagi dekat sini syarat. Jadi kita kena lukis dulu garisan ni. Kita buatlah X, Y, jadual nilai macam tadi. Okey, X, Y bila X kosong. Bila X kosong, 2 darab kosong, dia akan dapat Y sama dengan kosong. Jadi berpandukan rajah ni, graf ni, kita ambil satu lagi nilai, mungkin kita ambil 30 lah Bila X 30, Y maksudnya 2 kali 30, dia akan dapat 60. So kita plot. Kita plot dia bila X kosong, Y kosong dekat sini. Dan bila X 30, Y 60 dekat sini. Okey. Boleh kita guna garis putus-putus sebab kita nak tahu di mana dia punya pintasan, sebab dia nak yang paling minimum kan. Okey, kita buat garisan kat sini. Kita jumpa garisan tu dekat sini. Okey, kat sini. Kita buat garis putus-putus. Alright. Kita dapati yang paling minimum yang terkena pada rantau lorekan ni adalah di sini. Mana pen? Okey, di sini. Okey. Jadi kat mana tu? Kita kena tengok apa nilai X-nya, apa nilai Y-nya. Okey. Cikgu zoomkan ya. Jadi kita tengok apa koordinat dekat situ. Cuba kamu nampak. Okey. Ini pasi X berapa? Dia dekat sini. Betul? Okey. Jadi 10 kat sini 15, 16, 17. Jadi pasi X-nya adalah 17. Pasi Y-nya dia berada di tengah-tengah. Sorry, tak nampak sangat ni. Okay. So bila X 17, dia kata Y-nya akan 2 kali X. So kita tengok bila X 17, bila X sama dengan 17, so Y-nya adalah 2 kali 17. That means 34. Okay. So itu jawapannya. Kita just cari satu dulu X, baru kita boleh cari Y. Okay. C2. Tentukan jumlah minimum commission yang diterima oleh Z jika dia boleh menjual 35 botol pewangi P. Okay, ingat balik. Pewangi P adalah X tadi kan. P adalah X. Jadi kita tengok bila X sama dengan 35, berapa nilai Y. Okay. Bila X 35, kita tengok dekat sini. Kita tengok pada graf ya. Dia nak yang minimum ya. Jadi kita akan tengok nilai minimum. Bila X 35, kita langgar graf. Kita akan dapati, okay, dia berada dekat situ. Nilai Y-nya ialah 15 sebab dia di tengah-tengah. Jadi Y adalah 15. Okay. Dia nak commission ya. Jumlah minimum commission. Okay, kita ambil nilai ni X 35, Y 15. Okay. X berapa tadi? X 35. C2 X 35, Y 15. Okay, dia nak commission kan? Kalau kita tengok daripada sini, kekangan ini, yang kedua ni adalah merujuk kepada jualan. Betul tak? Jualan minimum. Okay. Kalau dia nak commission, kita tengok lagi mana dia punya ayat. Okay, dia akan diberi commission sebanyak 5% daripada jumlah jualan. So kita kena cari dulu apa jumlah jualan. Lepas tu baru boleh tengok commission. Dia kata 5% daripada jumlah jualan. Okay, so kita kena cari jumlah jualan dulu. Berapakah jumlah jualan? Tadi kan harga pewangi X adalah 400. Jadi kita guna rumus ini. 400 darab dengan 35 sebab X kan. Kita tambah dengan 100 darab dengan 15 botol dia dapat jual. Bila kamu kira, kamu akan dapati,
Okey, 400 darab dengan 35. Cikgu tekan saja macam ni. Tambah dengan 115. Okey, so kamu akan dapat sebanyak 15,500. Okey, itu jumlah jualan. Jumlah jualan. Okey, dalam tak RM. Jadi, berapa komisen? Kita ambil yang ni. Apa komisen? Komisen yang didapati oleh Z ialah 5/100 darab dengan 15,500. So, kita kira dia yang ni tadi. Okey, sama dengan dulu. Lepas tu, you darab dengan 5/100 ataupun 5/100 ni kita boleh label sebagai 0.05. Okey, so you akan dapat RM775. Jadi, komisinya adalah RM775. Boleh faham? Soalan sangat senang. Kamu hanya perlu faham apa yang dimahu oleh soalan. Okey, itu untuk soalan 19. Untuk soalan yang kedua pula, soalan yang ke-20. Siti ditugaskan untuk menyediakan hadiah sempena minggu STEM. Dia dikehendaki membeli X set pen dan Y set buku nota. Harga bagi satu set pen ialah RM3 dan harga bagi satu set buku nota ialah RM4. So, pembelian hadiah tersebut adalah berdasarkan kekangan berikut. Okey, 3 kekangan diberi. So, apa yang perlu kita buat dekat sini? Kita take note dulu mana satu X dan Y. Dia dah bagi dia dikehendaki membeli X set pen. Maksudnya X ini untuk set pen. So, kita tengok mana lagi set pen. Ni set pen. Okey, harga bagi set pen adalah RM3. Okey, kita tanda dengan warna kuning dulu . Okey, sini set pen. Sini pun ada set pen. So, set pen adalah X. Okey. Lepas tu dia bagi Y. Y adalah set buku nota. So, set buku nota dekat sini adalah RM4. Okey, sini ada set buku nota. Sini pun ada set buku nota. Okey, lepas tu baru kita cari dia punya ketaksamaan. Okey, sebab soalan A mesti dia akan tanya tulis 3 ketaksamaan selain daripada ni yang memuaskan semua kekangan di atas. Okey, daripada yang kekangan yang pertama kita dapati jumlah bilangan set pen dan set buku dia mention tentang jumlah. That means kita akan letak X tambah Y. Mesti melebihi. Okey, adakah dia kata melebihi saja? Dia kata mesti wajib lah kot. Okey, mesti dia tak boleh sama dengan 40. So, kalau mesti melebihi dia lebih besar daripada 40. Okey, mesti melebihi dia tak boleh sama dengan 40. Okey, yang kedua. Jumlah peruntukan ialah RM400. Jadi kita tengok mana kekangan yang ada nilai ringgit. So, kita nampak dekat sini yang ada ringgit dekat sini . Harga satu set pen RM3, harga set buku RM4. So, dia dah bagi jumlah peruntukan adalah RM400 saja. Dia tak boleh lebih dari 400. That means dia boleh jadi kurang ataupun sama dengan 400. Okey. Jadi kita ambil yang ada harga ni. So, X tadi adalah pen, yang warna kuning adalah pen. Jadi 3X tambah dengan 4Y mesti lebih kecil atau sama dengan 400. Okay, itu untuk yang kedua. Yang ketiga, bilangan set pen melebihi bilangan set buku nota selebih-lebihnya 10. Okey, kalau dia kata dekat sini, maksudnya X tolak dengan Y lah. X tolak Y selebih-lebihnya maksudnya dia hanya boleh lebih sampai 10 saja. Dia tak boleh lebih dari 10. So, it means kurang ataupun sama dengan 10. Okey. Tapi untuk yang ketiga ni, kita tak mahu Y yang negatif ya. Supaya kita lakar dan lorek graf nanti tidak salah. Kita bawa ni pergi sebelah ataupun kita tukar tanda semua sekali . Cikgu lebih prefer bawa pergi sebelah lah. Bawa pergi sebelah, lepas tu bawa pergi sebelah. Okey. So, tanda yang ni masih sama. Dekat sini akan jadi Y positif. Dekat sini X akan jadi tolak dengan 10. So, kita dapat yang ni. Jadi, kalau cikgu tukar tempat yang ni. So, kita nak Y ke depan. Biasakan Y dekat depan dari Y depan dari tanda ketaksamaan. So, cikgu akan dapat Y lebih besar sama dengan X tolak 10. Berapa markah untuk 3 kekangan? 3 markah. 1, 2, 3. Ini boleh simplify tak? Tak boleh kan sebab ada 3. So, ini sajalah. So, 3 markah dekat sini. Okey, itu untuk soalan A. Soalan B. Soalan B dia memang minta graf. Okey, macam mana kita nak buat? Dia nak skala 2 cm kepada 10 set pada kedua-dua paksi bina dan lorek rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. Okey, cikgu dah bina siap-siap 2 cm kepada 10 bagi kedua-dua paksi X dan Y. Sekarang kita nak bina dan lorek rantau R. So, kita ada 5 ketaksamaan tadi. Yang pertama ialah, cek balik. Yang pertama ialah X besar daripada 0, Y besar daripada 0. Lepas tu X tambah Y lebih besar daripada 40. Ini garis putus-putus ya nanti sebab dia
tidak ada tanda sambungan. Okey, lepas tu 3x tambah 4y kecil sama dengan 400, x tolak y kecil sama dengan 10. Okey, ingat. So, kita ada 5 ketak samaan dekat sini. Jadi, caranya macam tadi, bila kita tahu x itu lebih besar sama dengan kosong, that means pada pasi x ni, nilai kosong dekat sini. So, lorekkannya akan ke kanan. Okey, kalau pasi y, dan kalau ni y, pasi y lebih besar sama dengan kosong, that means ini y, pasi y, nilai kosong kat sini. Jadi kalau dia lebih besar sama dengan, maksudnya lorekkannya akan bergerak ke atas. Okey, untuk yang ni, 3 ni, kita kena buat satu jadual nilai bagi setiap ketak samaan ni. Okey, so kita akan guna jadual nilai ni untuk lukis graf tu nanti. So, kalau you diberi 3 sebutan, so itu akan jadi sangat senang lah. Jadi macam mana? Bila x kosong, y kosong. Bila x kosong, this one dia nilainya sangat besar. Nanti kita try dulu sebab kita punya pasi x dengan pasi y ni pendek saja. Jadi kita kena cari nilai yang inilah ya, yang sesuai. Okay, kalau ini macam yang pertama dengan ketiga ni, kita boleh letak kosong dan kosong. Okay, ini bila x kosong, kita tutup x kosong, kita akan dapat y 40. Bila y kosong, x 40. Okay, sama juga dengan ini. Bila x kosong, x kosong tak boleh sebab dia negatif. Jadi kita kena ambil 10 kot. Okay, katalah bila x 10, 10 tolak 10 jadi kosong. Okay, jadi dekat sini kita kena tukar. Jangan bagi kosong lah sebab sebelah dah kosong kan. Okay, jadi kita pilih, katalah kita pilih 60. Bila x 60, 60 tolak 10, jadi 50. Okay. Yang ni pula, bila x kosong, kita akan dapat y 100, betul tak? So, bila x kosong, 3 darab x kosong, lepas tu 4y, y sama dengan 400 bagi 4, dia akan jadi 100. Okay. Lepas tu kita kena pilih satu lagi nilai. Mungkin kita pilih x itu sama dengan 40 kot. Boleh ke 40? Kita try. X 40. Okay, bila x sama dengan 40, jadi dekat sini akan jadi 120. Okay, bila kita kira, x sama dengan 40, ni 120, 400 tolak 120, ya akan dapat 280. Okay, susah kan? 280. Apa kata kalau kita letak ya, 40. X sama dengan 30, 90, 40, 50, 150, 60, 180, 180. Okay, 60. Okay, katalah kita pilih dekat sini 60. Jadi, berapa agak-agaknya nilai y? Okay, kalau x 60, 3 darab 60, 180. Bawa pergi sebelah jadi negatif. So, 400 tolak 180. Okay, you akan dapat 220 kan? Okay, 220 kena bagi dengan 4 pula. Okay, bagi dengan 4. You akan dapat 55. Okay, boleh faham? Bila x kosong, y 40. Tanda. Bila y kosong, x 40. Kita tanda. Okay, kita insert dulu garis. Ni garisnya putus-putus ya. Jadi kita kena tukar pergi garisan putus-putus nanti. Kat sini sambung dulu. Okay, lepas tu kita tukar menjadi garis putus-putus. Okay, boleh Lepas tu kita kena label dia. Pertama, x tambah y sama dengan 40. Ingat mesti buat tanda sama dengan. Okay, the second one, bila x kosong, y 100. Okay, tanda kat sini. Bila
X 60, X 60, Y 55. So 50 kat sini, 55 kat sini. Okay, yang ni garis lurus. Okay, so kita buat garis. Mana tadi? 100 dan 60. Kita panjangkan saja, tak apa. Yang penting dia melalui titik koordinat itu. Macam tak boleh. Okay, kat sini. Okay, boleh. Kita label. So ini adalah 3x tambah 4y sama dengan 400. Okay. Okay, apa lagi? Yang ketiga, ini sudah, ini sudah. Yang ni yang ketiga. X 10, y kosong. Jadi dekat sini lah, X 10, y kosong. X 60, y 50. X 60, y 50. Okay, kat situ. So kita sambungkan dia. Garisnya adalah garis lurus. Kita sambung. Salah. Kita delete dulu. Ini mesti dari sini. Ambil balik. Okay, dia mesti kat sini. Lepas tu, okay, kita lepas daripada koordinat. Okay. So ini dia punya garisan yang ketiga. So kita label y sama dengan x tolak 10. Okey, sekarang kita tengok ketaksamaannya. Yang pertama x tambah y lebih besar daripada 40. Kita tengok y. Kita tengok y saja. Y. Ini tengok y. Sini pun kita tengok y. Y dengan ketaksamaan tu. Jadi kita nampak dekat sini y semua sudah positif. Okey, y lebih besar untuk yang pertama, y lebih besar daripada 40. Garisan yang pertama kat sini dia lebih besar, maksudnya dia ke atas. Yang ni y garisan yang kedua ni. Garisan kedua ni dia lebih kecil, maksudnya dia turun ke bawah. Okay, yang ni y lebih besar. Mana garisan ketiga? Ni garisan ketiga. Y lebih besar, maksudnya dia ke atas. Pada garisan tu dia naik atas. Okay, kita dah tahu bila x sama dengan kosong dia ke kanan lebih besar kan. Okay, so ini adalah dinding-dinding yang mengehadkan ataupun mengikut ketaksamaan tu, kekangannya. So kita akan dapat lorikkan berada kat mana? Lorikkan kamu nanti ada kat sini. Ini adalah rantau R. Ingat kita kena label terus dengan rantau R. Okey, lorek, jangan kena R supaya kita tahu di mana rantau R kamu. Lorek dengan jelas ya. Jangan serabai. Nanti pening pemeriksa tengok kertas kamu. Okey, dapat sudah. Kita dah bina dan lorek rantau R yang memenuhi semua kekangan ke atas. Okey, ada 1, 2 dan 3. Okey. Berapa markah? Satu garis betul dengan skala yang betul, 1 markah. Tiga garis yang betul dengan skala yang betul, 1 markah. Lorekkan yang betul, 1 markah. So 3 markah. Okey. Okey, untuk soalan C. Soalan B tadi Soalan C. C1, cari baki minimum peruntukan jika bilangan set pen. Ingat tak set pen tadi apa? Set pen tadi adalah X. Yang dibeli adalah sama dengan bilangan set buku nota, sama dengan Y. Dia kata X sama dengan Y. So kita akan buat satu garis yang mana X tu sama dengan Y. Okey, kita tahu bila X 10, Y 10 lah kan? Bila X 50, Y 50. Jadi kita akan buat macam ni. Satu garisan. Mana? 80 dan 80. Okey, 80 dan 80 kat sini. Okey, kita tebalkan dia supaya kamu nampak. Okey, yang lah. Kot. Okey, ni pening. So ini adalah garis Y sama dengan X. Y sama dengan X ataupun X sama dengan Y sama je. Okey, dia nak baki minimum peruntukan jika bilangan set pen X sama dengan set pen Y. Kita tengok. Okey, soalan ni dia nak baki minimum kan? Baki minimum peruntukan. Maksudnya kita kena cari peruntukan, jumlah peruntukan adalah 400 saja. Kita nak cari baki, that means berapa bilangan set X dan Y yang maksimum lah ya. Ya, supaya kita boleh maksimumkan penggunaan duit itu dan kita dapat nilai baki yang minimum. Faham tak? Okay, cari baki minimum. So apabila kita tengok garisan ni X sama dengan Y ni, apa nilai maksimum pen dan kertas buku yang dia boleh beli? Kita tengok dekat sini. Ini dia. Okay, kita tengok pintasan dekat situ. Tengok skalanya. Okay, dekat sini kan. Okay, dekat sini kita dapati ini 50, 55, 67, 57. So dekat sini pun 57 lah. That means nilai X dekat sini,
X 57, Y 57. Okay, 57 batang pen dan 57 buah buku nota, set buku nota, set pen dan set buku nota. Okay, nak cari bagi minimum. Jadi kalaulah maksimum bilangan pen dan buku nota ini adalah 57 dan 57, kita letak dekat sini sebab peruntukan 400 kan. Okay, jadi 3 darab 57 tambah 4 darab 57, kita akan dapat berapa tu wang yang kita gunakan untuk beli. So kita darab 57 tambah 4 darab 57 sama dengan RM399 kita dah beli. Kita dah guna. So kita akan dapati bagi minimum total peruntukan 400 kita tolak dengan 399, kita akan dapat RM RM1 sahaja bagi minimum. Boleh faham? Okay, itu untuk soalan C1. Okay, macam mana kita nak jawab soalan C2 ya? Okay, kita tengok. Tentukan bilangan maksimum set pen yang boleh dibeli jika X membelanjakan RM50 untuk kertas pembalut. Okay, bilangan maksimum set pen ialah X jika Siti membelanjakan RM50 untuk kertas pembalut. Okay, ada tak dia cerita tentang kertas pembalut dari awal? Tidak ada kan? So maksudnya dia tidak ada kaitan dengan set pen ataupun set buku nota, tetapi dia ada kaitan dengan jumlah peruntukan. Jumlah peruntukan yang dia ada sebenarnya RM400. Tapi kalau dia dah belanjakan RM50 untuk kertas pembalut, that means berapa bagi peruntukannya? Okay, berarti peruntukan dia akan jadi 400 tolak dengan RM50. So dia akan dapat 350 saja bagi. Jadi dalam jumlah 350 tu itu saja yang kita akan guna, yang dia akan guna untuk beli pen dan buku nota. Okay, so X RM3 untuk set pen tambah dengan RM4 untuk set buku nota. Dia mesti tidak lebih daripada 350. Dia boleh jadi RM350, tapi dia tak boleh lebih. So bila kita dapat ketaksamaan ni, kita kena buat satu lagi jadual nilai yang mana kita kena lukis nanti graf garis tu dan cari dia punya rantau, bukan rantau, cari dia punya titik persilangan. Okay, so kita ambil ini X, Y. Katalah kita pilih X sama dengan 10. Okay, kita tak ambil kosong ya, sebab bila kita ambil kosong, kita akan dapati sini 4Y. 350 bagi dengan 4, kita akan dapat nombor perpuluhan. Okay, kalau kita jadikan Y kosong, ini kita akan dapat X sama dengan 350 bagi dengan 3. So dapat perpuluhan juga. Jadi kita nak exact value. Bila X sama dengan 10, okay, kita akan dapat 30 kan. 30 tolak dengan 350, kita akan dapat 320. Bahagi dengan 4, kita akan dapat 80. Okay, kita tengoklah macam mana. Okay, lepas tu katalah kita pilih X tu mesti dalam raja masuk dalam raja graf tu Kalau dekat sini X ada sampai 80 je. Katalah kita ambil 70 lah contoh pilih nilai ni kena bijak okay, supaya kita tak susah nak plot. Okay, bila X sama dengan 70, X ganti dekat sini, 70 darab 3 kita akan dapat 210. 210 tolak dengan 350 ni, kita akan dapat 140 kan. So kita cek 140 bagi tadi bahagi dengan 4. So kita akan dapat 35. Okay, exact value. Senang nak plot. Kita tandakan plot nilai ni pada graf. So X10 kita akan dapat Y80. Tanda. Okay, bila X70, Y35. Y35 sama dekat sini. Okay, dan kita gariskan dia. Okay, pastikan garisan tu kalau dia lalu kat sini, dia kena tak kena kan. Jadi maksudnya kita tak boleh letak kat situ. Kita kena cut dia. Ambil yang baru lagi Jadi pastikan dia berada di tengah-tengah sini. Kan, di tengah-tengah sini. Tapi kalau kamu guna pembaris, better you guna pembaris. Kamu panjangkan sampai pasi Y ni dan panjangkan sampai habis graf tu, supaya kita nampak sama ada dia betul ataupun salah. Okay, tengok tengok okay. Ini adalah garisan daripada ketaksamaan yang kita perolehi dalam C2.
That means 3x plus 4y equals to 350. Okay, from here, kita nak tengok bilangan maksimum set pen. Set pen adalah nilai x. Nilai x kalau kita tengok, kalau dia ke kanan maksudnya dia tambah banyak kan. Jadi kita tengok pada garisan ini dengan rantau ni. Jangan tengok yang kuning. Kita tengok garisan merah ni dengan yang dalam rantau saja. Mana yang maksimum agak-agak? Mesti yang ke kanan kan. Jadi kita tengok mana yang paling hujung dalam rantau, dekat sinilah. Okay, so kita tengok pada paksi x-nya. Kalau kita tengok dekat sini, mungkin graf cikgu ni terlampau tebal ataupun garisan terlampau tebal ataupun tak jelas sangat. Mungkin kita ambil dekat-dekat sajalah. Kalau you lukis sendiri, insyaAllah boleh lebih tepat. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, paling maksimum, paling tinggi, paling hujung 56 kan. So dekat sini you boleh label macam ni. Okay, x sama dengan 56. So akhir sekali you buat kesimpulan bilangan maksimum set pen sama dengan 56. Okay, so itu jawapan untuk soalan C2. So far sangat ya, boleh kan? Senang kan? Jadi you kena dia nampak macam susah, tapi you kena faham apa maksud tersirat soalan tersebut. Okay, jadi jangan terus ambil kesimpulan yang mudah, yang mana kamu boleh anggap 50 ni adalah nilai X ataupun nilai Y, padahal dia adalah kertas pembalut saja yang tak ada kaitan dengan set pen ataupun set buku nota. Ya, dia tak ada mention tentang kertas pembalut pun dari awal, cuma dia mention tentang perbelanjaan. Ya, okey, so itu saja untuk soalan 1 dan 2. Cikgu harap kamu boleh faham dan boleh hadam. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.